Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Lieutenant Colonel Prof. Madya Dr. Muhammad Jasmi Abdul Rahman, pensyarah bagi subjek GGGE 5014 Kaedah Mengajar DPLI Set 21 Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya Muhammad Faris bin Abdullah Sani, nombor metrik P123211 bagi sesi pengajian 2022 dan 2023. Pada video kali ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan rancangan pengajaran harian ataupun RPH. Okey, berikut adalah RPH yang saya bina berdasarkan rancangan pengajaran harian Pendidikan Islam tingkatan 3 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Adab dan Akhlak tingkatan 3 Al-Farabi pada tarikh 9 hari bulan 11 2022 hari Selasa. Masa yang diperuntukkan adalah daripada pukul 8 hingga 9.20 pagi yang berdurasi 80 minit. Bilangan pelajar di dalam kelas ini adalah 20 orang, iaitu 10 orang lelaki dan 10 orang perempuan. Tajuk yang akan saya mengajar bagi kelas tersebut adalah adab berbakti kepada ibu bapa. Murid-murid telah ada pengetahuan sedia ada mereka, iaitu pelajar-pelajar dapat membaca dan menulis jawi. Ini penting bagi pembelajaran pendidikan Islam, dan murid pernah juga mendengar tentang cerita Si Tanggang dan Alqamah berkaitan dengan cerita mereka, bagaimana mereka ni Si Tanggang dan Alqamah ni adalah watak bagi anak yang derhaka. Okey, standard kandungan adalah sentiasa menghormati dan berbakti kepada ibu bapa. Okey, seterusnya standard pembelajaran, kita akan mempelajari berkaitan dengan maksud ibu bapa, cara berbakti kepada ibu bapa, tanggungjawab anak kepada ibu bapa, kesan baik berbakti kepada ibu bapa, dan akibat menderhaka kepada ibu bapa. Bagi objektif pembelajaran, selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan pengertian ibu bapa, menyatakan adab-adab dan cara berbakti kepada ibu bapa, menjelaskan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa, menghuraikan kesan baik berbakti kepada ibu bapa, seterusnya menjelaskan akibat menderhaka kepada ibu bapa. Okey, bagi topik kemahiran berfikir, ia melibatkan tentang kehidupan yang berkualiti dan keutuhan budaya dan moral. Okey, seterusnya dalam konsep gabung jalin, kita menggabungkan mata pelajaran pendidikan Islam ini yang berkaitan dengan adab dengan pelajaran yang lain seperti tilawah Al-Quran, iaitu surah Luqman ayat 17, dan pengajian hadis berkaitan dengan apabila satu hadis, apabila meninggal seorang anak Adam maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan dalam subjek akidah, iaitu kita menyentuh berkaitan dengan dosa besar menderhaka kepada kedua ibu bapa, dan pelajaran sirah, iaitu kisah berkenaan dengan Alqamah. Okey, penyerapan adalah berkaitan dengan nilai-nilai civic, penerapan murni adalah berkaitan dengan setia dan taat kepada ibu bapa, sentiasa menghormati ibu bapa dan tidak pernah menderhaka kepada ibu bapa. Okey, penilaian pelajaran dan pembelajaran adalah kita membuat penilaian kepada murid, kepada pelajar berkaitan dengan, kalau daripada sudut lisan kita akan buat soal jawab dan kemudian ada kuis. Saya beralih pula kepada bahagian yang paling penting, iaitu langkah pelaksanaan dan apa yang kita perlu terapkan berdasarkan RPH, iaitu dalam tajuk pendahuluan. Bagi pendahuluan ini mengambil masa 5 minit dan isi kandungannya adalah
bacaan doa pelajar. Aktiviti yang akan dibuat oleh pelajar pada ketika ini di masa waktu yang paling awal guru memasuki kelas adalah seorang pelajar diminta oleh guru untuk mengetuai bacaan doa. Kemudian pelajar-pelajar lain diminta untuk mengikuti bacaan doa itu bersama-sama dan mengaminkan bacaan doa. Okey, penerapan nilai yang kita boleh ambil daripada langkah ini adalah berkaitan dengan adab membaca doa dengan khusyuk dan tawakal. Okey, antara doa yang boleh dibaca oleh para pelajar pada ketika ini adalah contohnya doa belajar Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah murid selesai membaca doa, seterusnya guru akan memulakan set induksi yang mengambil masa selama 8 minit dengan cara melayari pautan YouTube dan memperdengarkan kepada pelajar nasyid daripada kumpulan nasyid Rabbani yang bertajuk Anak Soleh. Okey, gerak kerjanya adalah kita akan menayangkan video klip nasyid tersebut. Kemudian bila dah selesai, guru akan bersoal jawab dengan murid mengenai lirik lagu tersebut dan mengaitkannya dengan tajuk pembelajaran. Okey, elemen yang merentasi kurikulum bagi apa yang telah kita buat adalah berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Murid akan belajar macam mana cara untuk melayari internet dengan mencari bahan-bahan yang boleh membantu para pelajar dalam pembelajaran. Okey, kemudian menggunakan kaedah soal jawab dan sumbang saran. Okey, kita akan bila dah dengar lagu nasyid tersebut, kita bagi pelajar atau pemurid itu mengevaluasi ataupun memahami setiap lirik lagu nasyid tersebut dan apa pengajaran yang dia orang boleh ambil daripada lagu nasyid itu yang bertajuk Anak Soleh tu. Okey, kemudian bahan bantu mengajar dekat sini adalah internet dan perisian bergambar. Baiklah, setelah selesai set induksi tadi, murid boleh meramalkan bahawa pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan ibu bapa dan anak. Okey, seterusnya dalam langkah satu ini, langkah perkembangan satu ini, kita akan mengambil masa 8 minit untuk menyatakan objektif yang pertama, iaitu menyatakan pengertian ibu bapa. Langkah-langkahnya adalah guru akan menayangkan gambar salasilah keluarga melalui layar putih dalam penggunaan LCD tadi. Masih lagi menggunakan perisian PowerPoint dan memaparkan tentang salasilah keluarga. Mungkin daripada datuk, nenek, ayah, ibu, anak dan seterusnya. Okey, pelajar diminta memberi respon terhadap gambar tersebut. Kemudian guru merumus dan memberi takrif ibu bapa. Okey, elemen yang merentasi ke kurikulum dalam langkah ini adalah berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Kemudian kaedah juga menggunakan sumbang saran dan penerangan daripada guru, dan bahan bantu mengajar adalah kita menggunakan perisian PowerPoint dan layar putih. Okey. Langkah ini akan memberi lebih kefahaman berbanding kita ada alat bantu mengajar, nak dibandingkan dengan kita bagi sahaja penerangan, itu tidak sangat membantu kalau kita bagi penerangan sahaja. Tapi bila adanya layar yang kita tunjukkan gambar salasilah dan sebagainya, dan kita juga ada sumbang saran dan soal jawab dengan pelajar berkaitan dengan mungkin diorang boleh menceritakan perihal keluarga mereka, ada berapa orang adik-beradik, termasuk ibu ayah dan sebagainya. Itu akan lebih melancarkan langkah satu ini.
Baiklah, seterusnya, langkah yang kedua, guru akan mengambil masa selama 8 minit bagi menyatakan objektif yang kedua, iaitu menyatakan adab-adab dan cara berbakti kepada ibu bapa. Langkah-langkahnya ialah secara lisan, guru bertanya berkaitan adab-adab terhadap ibu bapa dari segi percakapan dan pergaulan. Yang kedua, guru menjelaskan cara berbakti kepada ibu bapa semasa hidup dan setelah meninggal dunia. Kaedah yang kita gunakan adalah berkaitan dengan kaedah soal jawab dan penerangan. Okey, dalam langkah ini guru akan bertanya berkaitan dengan adab-adab terhadap ibu bapa daripada segi percakapan dan pergaulan kepada murid-murid. Macam mana cara untuk bergaul dengan ibu bapa, macam mana cara bercakap dengan mereka dan sebagainya. Okey, dekat sini guru boleh menjelaskan cara untuk mungkin kita akan dapat feedback daripada pelajar yang mana mereka ini kalau berkaitan dengan adab ni, mereka dah melakukannya seharian dalam kehidupan seharian. Okey, mungkin feedback daripada mereka akan jawab adab-adab terhadap ibu bapa daripada segi percakapan mungkin dengan cara lemah lembut, pergaulan yang baik, tidak meninggikan suara dan sebagainya. Okey, kemudian guru menjelaskan cara berbakti kepada ibu bapa semasa hidup, berbuat baik, okey, dan mengambil tahu tentang keadaan mereka sekiranya kita sebagai anak ni berada di tempat yang jauh, berhijrah dan sebagainya. Kemudian setelah meninggal dunia, apa yang patut kita sebagai anak ni lakukan kepada ibu bapa dengan cara mendoakan dan memberikan sedekah yang diniatkan kepada ibu bapa dan sebagainya. Okey. Kemudian PDP akan berlangsung dengan langkah yang ketiga yang mengambil masa yang agak lama, iaitu lebih kurang dalam 40 minit bagi menjelaskan objektif yang ketiga, keempat dan yang kelima, iaitu menjelaskan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, menghuraikan kesan baik berbakti kepada ibu bapa dan menjelaskan akibat menderhaka kepada ibu bapa. Okey, caranya dengan guru membahagikan murid-murid kepada 5 kumpulan untuk aktiviti perbincangan. Okey, kali ini kita akan buat aktiviti dah dengan pelajar. Selain daripada penerangan daripada guru, untuk menambahkan lagi minat mereka terhadap tajuk ni, kita akan buat aktiviti dengan mereka dengan cara membahagikan mereka kepada 5 kumpulan. Okey, pelajar ada 20 orang dibahagikan kepada 5 kumpulan, maknanya 4 orang satu kumpulan. Dan setiap kumpulan itu dibahagikan tajuk-tajuk yang tertentu, iaitu kumpulan 1 tajuknya adalah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Kumpulan 2, pengorbanan ibu bapa tidak ternilai. Kumpulan yang ketiga, sebab-sebab anak wajib berbakti kepada ibu bapa. Kemudian kumpulan yang keempat diberikan tajuk akibat menderhaka kepada ibu bapa. Dan okey. So, bila dah dibahagikan kumpulan itu, murid-murid akan berbincang di dalam kumpulan. Murid boleh mencari maklumat di internet. Selain daripada buku teks, murid juga boleh mencari maklumat di internet menggunakan kemudahan tablet yang dibekalkan oleh guru. Okey, kemudian selepas daripada kita juga akan bagi mereka kertas majung dan marker, okey, untuk mereka menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan apa yang telah mereka bincangkan. Okey, kemudian guru mengarahkan untuk menggunakan kaedah 3 stray 1 stay dengan cara murid-murid itu bila mereka dah selesai untuk mencari isi-isi penting berdasarkan tajuk yang diberi di dalam kumpulan masing-masing, okey, permainan ataupun kaedah 3 stray 1 stay ni adalah dengan cara ahli kumpulan mereka ada 4 orang. Bila ada 4 orang, 3
stray. Maksudnya 3 daripada ahli kumpulan akan bergerak kepada kumpulan-kumpulan yang lain dan seorang akan stay di tempat asal ataupun kita panggil station. Okey, di station mereka sendiri. So seorang akan berada di station dan menunggu ahli kumpulan lain untuk datang kepada dia untuk dan bila dah bergerak macam tu ke stesen-stesen tu, maksudnya ahli kumpulan satu tidak boleh berada di kumpulan satu. Dia kena bergerak ke kumpulan 2 dan seterusnya untuk mencari ataupun untuk mengetahui ilmu-ilmu baru yang telah dibincangkan daripada kumpulan lain. Okey, mereka akan bergerak habis satu stesen, kemudian bergerak lagi ke stesen yang lain dengan membawa buku nota dan boleh salin apa sahaja yang diterangkan oleh ketua untuk setiap kumpulan tersebut yang stay dekat stesen masing-masing tadi tu. Okey, kemudian bila habis sahaja mereka meronda untuk ke semua stesen, mereka akan kembali ke stesen masing-masing dan menceritakan kepada ketua kumpulan yang stay dekat tempat dia orang tadi. So, benda ni akan jadi perkongsian ilmu itu berjalan dengan cara mereka bergerak. Sebab itulah masa yang diambil selama 40 minit sebab masa itulah mereka akan mencari maklumat dan melakarkan peta minda dan sebagainya bagi memudahkan mereka untuk menjelaskan tajuk yang diamanahkan kepada mereka, dijelaskan kepada pelajar-pelajar yang lain. Okey. Kemudian elemen yang merentasi kurikulum dekat sini adalah berkaitan dengan teknologi maklumat, macam mana mereka mengakses internet untuk mencari bahan, kemudian cara mereka berkomunikasi dengan rakan-rakan sekelas dengan cara untuk membentangkan dapatan isi-isi penting mereka kepada ahli kumpulan yang lain. Kemudian kaedah permainan dan simulasi. Okey. Kemudian penerapan nilainya adalah berkaitan dengan tolak ansur. Mereka akan tolak ansur ni maksudnya sekiranya pembentangan daripada ahli kumpulan lain itu tidak mudah difahami, so mereka akan bertanya dan ahli kumpulan yang membentangkan itu, kumpulan yang lain yang membentangkan itu perlulah ada tolak ansur untuk mengulangi dia orang punya pembentangan dengan cara yang lebih mudah difahami berdasarkan tajuk yang mereka perolehi. Okey, bahan bantu mengajar dekat sini kita boleh menyenaraikannya dengan kita bagi tablet untuk tu, kita bagi kertas majung, kita bagi kelengkapan alat tulis dan sebagainya untuk mereka membina satu nota yang cantik untuk dipersembahkan kepada guru dan ahli-ahli kumpulan yang lain supaya objektif pembelajaran yang mereka nak capai itu tercapai dengan jayanya. Okey. Setelah selesai aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar, seterusnya kita berpindah kepada penutup, iaitu di akhir PDP ini kita akan guru akan merumuskan secara ringkas isi-isi tajuk pembelajaran pada masa tersebut. Kemudian guru menyedarkan pelajar tentang besarnya pengorbanan ibu bapa yang tidak ternilai. Kemudian guru juga akan merungkap dan menasihati pelajar supaya mendoakan kesejahteraan ibu bapa sama ada semasa mereka masih hidup ataupun mendoakan mereka bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia. Kemudian guru menasihati pelajar supaya sentiasa berbakti kepada ibu bapa. Okey, dalam rumusan ni guru akan menerapkan nilai-nilai murni, tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa dengan cara berbuat baik kepada ibu bapa dan mendoakan kesejahteraan ibu bapa. Okey, gabung jalin yang kita boleh terapkan dekat sini adalah berkaitan dengan ibadah, iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah juga menyuruh kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey. Okey, seterusnya guru akan memberi tugasan kepada pelajar iaitu dengan memberi dua tugasan. Yang pertama, pelajar dikehendaki menulis doa kedua ibu bapa beserta maksudnya dengan menggunakan kaedah tulisan khat nasakh. Okey, yang kedua, mereka perlu menulis satu karangan yang bertajuk Kewajipan Berbakti kepada Ibu Bapa dan dihantar pada perjumpaan yang seterusnya. Okey, bagi rumusan apa yang kita boleh buat dalam perjumpaan kali ini adalah kesemua 20 orang pelajar saya tu dapat memahami pembelajaran berbakti kepada ibu bapa ni dengan baik, disebabkan oleh mungkin mereka ni di kelas yang pertama. Okey, lagi memudahkan mereka faham berdasarkan apa yang kita telah lakukan, sumbangsaran, soal jawab dan seterusnya dalam konsep permainan tadi. Mereka lebih memahami sesuatu pembelajaran itu dengan cara perbincangan dan berinteraksi sesama mereka. Setakat ini saja pembentangan RPH daripada saya. Saya memohon maaf kalau ada kesilapan tutur kata dan sebagainya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.